حين محل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي من يستجيب الدعاء إلا الذي قد دعانا إليه من لي غيرك ربي معقود فيه رجايا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 5 akan menerangkan tentang apa itu iman. Iman ialah kepercayaan. Ulama salaf telah mentakrifkan iman sebagai membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan. Di dalam teks, ada pendapat yang mengatakan Malaikat Jibril memulakan pertanyaan dengan iman kerana iman itu adalah asal, dan yang kedua ialah Islam. Ia kerana Islam menunjukkan dakwaan yang benar sebagai seorang Muslim, dan yang ketiga ialah ihsan kerana ihsan mempunyai kaitan antara iman dan Islam. Kenapa ihsan berkaitan antara iman dan Islam? Kerana orang yang muhsin itu sudah tentu dia seorang yang mukmin dan Muslim, manakala orang yang mukmin itu belum tentu dalam dirinya ada ihsan. Apa yang dimaksudkan dengan ihsan? Ihsan ialah seseorang beribadah seperti mana kita melihat Allah, dan jika kita tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihat kita. Seperti yang kita tahu, terdapat 6 rukun iman di dalam Islam. Di dalam video ini, saya akan menerangkan tentang rukun iman yang pertama, iaitu beriman kepada Allah SWT. Bagaimanakah cara untuk kita beriman kepada Allah SWT? Cara yang pertama ialah dengan percaya dengan kewujudan Allah SWT di dalam dunia ini. Yang kedua ialah dengan mengenali sifat-sifat Allah. Sebagai seorang yang beriman, wajiblah ke atas kita meyakini dengan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran terdapat banyak dalil-dalil yang menunjukkan ke atas adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh di dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Seterusnya, kita juga dapat menanamkan sepenuh keyakinan terhadap kewujudan Allah dengan logik akal. Setiap perkara yang wujud di bumi ini sudah tentu mempunyai penciptanya. Sebagai contoh, kerusi, kipas dan botol. Tetapi, pencipta bagi benda-benda ini ialah manusia. Jika kita lihat pula kepada alam semesta, siapakah yang menciptakan matahari, bulan, bintang, pokok dan sebagainya? Sudah tentu penciptanya tidak lain tidak bukan Allah Rabbul Alamin. Selain itu, kita juga wajib mengetahui sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah terkandung di dalam Al-Quran sebanyak 99. Antara sifat-sifat Allah ialah Al-Ghafur, Ar-Rahim, Ar-Rahman. Jika kita ingin mencintai seseorang, sudah tentu kita mengenali sifat-sifatnya. Begitu juga kita sebagai seorang hamba yang wajib mengetahui sifat-sifat Allah agar timbulnya rasa cinta kepadanya. Akhir sekali, ada pendapat yang mengatakan beriman dengan Allah ialah dengan mempercayai kewujudannya yang mempunyai sifat yang sempurna dan jauh daripada kekurangan. Seterusnya, beriman dengan malaikat. Apa itu beriman dengan malaikat? Beriman kepada malaikat ialah percaya bahawa mereka itu wujud seperti mana yang disifatkan Allah kepada mereka. Ya? Apa yang Allah sifatkan kepada malaikat merupakan hamba-hamba yang dimuliakan. Dan menurut susunan sebenar dalam rukun iman, ianya telah didahului oleh malaikat serta diiringi kitab, rasul dan seterusnya. Ini disebabkan Allah Ta'ala mengutus malaikat dengan membawa kitab kepada Rasul. Dan tidak ada pegangan bagi yang mengutamakan malaikat daripada Rasul. Seterusnya, wa kitabihi, beriman kepada kitab. Disebutkan dalam tafsir bahawasanya
Para perawi telah bersepakat beriman kepada kitab Allah ini merupakan kebenaran kalamullah dan apa yang terkandung dalam Quran itu adalah benar. Seterusnya adalah bertemu dengan Allah. Manusia yang beriman akan dapat melihat Allah dengan mata kepala di akhirat kelak. Tiada seorang pun yang akan terhalang dirinya daripada melihat Allah. Akan bertemu dengan Allah selepas bangkit daripada kubur, iaitu selepas malaikat Israel meniup sangkakala buat kali yang kedua. Pertemuan tersebut akan berlaku setelah manusia berpindah dari tempat tinggal iaitu di dunia dan setelah berlakunya kebangkitan. Daripada matan al-waraq yang berbunyi wabil mauti wabil ba'si ba'da al-maut, yang bermaksud dengan kematian akan berlaku kebangkitan selepas mati. Kesimpulannya, Ahli Sunnah wal Jamaah berpendapat daripada bukti yang jelas, Al-Quran dan juga As-Sunnah membuktikan bertemu dengan Allah di akhirat bukanlah dibuat-buat, tetapi ianya merupakan perkara yang benar. Seterusnya, kita akan bincangkan tentang tajuk beriman kepada para rasul, iaitu qauluhu wa rasulihi. Qauluhu wa rasulihi walil asili wa birasulihi wa waqa'a fi hadisi Anas wa Ibnu Abbas wal malaikatu wal kitabu wan nabiyina wa kullu min siyaqin fil Qur'an fil Baqarah wa ta'biru bin nabiyina yashmilu rusul min khairi aqs wal iman bir rusul at-tasdiq bi annahum sadiqun fima akhbaru bihi 'anillah wa dalil ajmal fil malaikah wal kutub wal rusul 'ala al-iktifa'u bi zalik fil iman bihim min khairi tafsil ala man sabata tasmiyatu فيجب الإيمان به على التعيين وهذا ترتيب مطابق للآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه صدق الله العظيم. ومناسبة ترتيب المذكور وإن كانت الواو لا ترتب بل المراد من التقديم أن الخير والرحمة من الله ومن أعظم رحمته أن أنزل كتبه على عباده والمتلقى لذلك منهم الأنبياء والواسطة بين الله وبينهم الملائكة. Maksudnya secara ringkas ialah wa rasulihi membawa maksud dan rasul-rasulnya. Para nabi ini melengkapi para rasul tanpa ada bertentangan di antara mereka. Kita haruslah beriman dengan para rasul kerana mereka benar apa yang mereka katakan tentang Allah. Seperti mana yang telah disebut di dalam Al-Quran yang bermaksud Rasul iaitu Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya iaitu Al-Quran dari Tuhannya. Oleh itu cukuplah kita percaya kepada malaikat, kitab-kitab dan para rasul tanpa perlu diperincikan lagi. Akhir sekali, beriman dengan hari kebangkitan. Ditambahkan dalam hadis kalimah akhir, yakni bermaksud terakhir, dan Muslim dalam hadis Umar kalimah yaumul akhir yang bermaksud hari terakhir. Hari terakhir ini bermaksud hari yang kedua. Lalu disebutkan hari terakhir ini adalah suatu kepastian dan disebutkan juga hari kebangkitan ini berlaku dua kali. Yang pertama, keluarnya kita daripada perut ibu kita. Yang kedua, keluarnya kita daripada perut kubur ke tempat yang kekal di akhirat. Dan maksud beriman dengan hari kebangkitan ini ialah percaya apa yang akan berlaku setelah hari kebangkitan seperti hisab, mizan, syurga dan neraka.